Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita menyambung majlis pengajian yang kita lakukan secara 2 bulanan, iaitu 2 kali dalam sebulan, hadirin dan hadirat. Dan ini adalah majlis kali yang ke-56, hadirin dan hadirat, daripada huraian dan syarahan kita ke atas Kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair. Yang mana kitab ini perbahasannya adalah berkenaan dengan dosa-dosa besar. Dan kita nak memasuki perbahasan dosa besar yang ke-74, hadirin dan hadirat, iaitu perbahasan pada muka surat 177. Dan dosa besar yang ke-74 ini adalah melakukan kezaliman di tanah haram. Melakukan kezaliman di tanah haram. Dan kezaliman di situ adalah kemaksiatan. Dan kita tahu bahawasanya perkataan az-zulmu, kezaliman itu, dia boleh dipecahkan kepada 2 bentuk, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Bentuk kezaliman yang pertama adalah seseorang itu dia melakukan perkara yang Allah larang. Dia buat perkara yang dilarang oleh Allah. Maka itu adalah dia menzalimi diri sendiri. Yang kedua, dia meninggalkan perkara yang disuruh. Itu pun termasuk dalam kezaliman juga. Melakukan perkara yang dilarang, meninggalkan perkara yang disuruh. Jadi kedua-dua pecahan ini adalah perbuatan menzalimi diri sendiri. Sebab itu, hadirin dan hadirat, antara contoh adalah apa yang berlaku kepada Nabi Allah Adam AS dahulu. Apabila di dalam Al-Quran Allah menyatakan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Janganlah awak berdua, iaitu Adam dan Hawa, menghampiri, mendekati pokok ni. Kalau awak dekat juga, nescaya awak akan tergolong dalam kalangan orang yang menzalimi diri sendiri. Jadi digunakan perkataan apa? Perkataan menzalimi diri sendiri. Iaitu Allah melarang mereka berdua daripada dekat dengan pokok tersebut, tapi mereka buat juga, iaitu mereka melakukan perkara yang dilarang. Jadi sebab itu, hadirin dan hadirat, apabila kita berada di tanah haram dan seseorang itu melakukan kezaliman di tanah haram, dalam erti kata mereka ini bermaksiat di tanah haram, maka itu adalah suatu perbuatan yang mana hukumnya dosa besar, hadirin dan hadirat. Yang kedua, kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan tanah haram. Kita ni banyak perkara yang berkait dengan perkataan dan sebutan haram. Contohnya adalah tanah haram dan contoh lain adalah bulan haram. Yang ni kita biasa dengar. Bulan haram, tanah haram. Kalau macam contoh perkataan bulan haram ini,
kita katakan bulan haram terbahagi kepada 4 bulan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 itu. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Minha 4 hurum. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan hari di sisi Allah adalah sebanyak sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah sebanyak 12 bulan. Dan 12 bulan ni adalah ketetapan yang telah termaktub di dalam Lauh Mahfuz pada hari Allah menciptakan langit-langit dan juga bumi. Daripada 12 bulan tersebut, kata Allah dalam surah At-Taubah ini, minha 4 hurum. Ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Zalikad dinul qayyim. Begitulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan haram tersebut. Dan disebut dalam hadis yang sahih, bulan haram tersebut adalah 3 yang berturut-turut dan 1 yang berasingan. Kalau kita ikut kepada turutan kalender hijrah, takwim hijri, dari kalangan bulan haram ini yang 4, yang paling awal sekali adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Muharram adalah bulan pertama dalam kalender hijrah. Yang kedua, bulan haram yang berikutnya adalah bulan Rejab. Dan bulan Rejab adalah bulan yang ke-7 daripada kalender hijrah. Selepas bulan Rejab adalah bulan Zulkaidah. Dan bulan Zulkaidah adalah bulan yang ke-11 dalam kalender hijrah. Dan sekarang ini kita berada dalam bulan Zulkaidah. Dan kalau saya tak silap, malam ni sudah malam yang ke-18, hadirin dan hadirat, kalau saya tidak silap, malam yang ke-18 daripada bulan Zulhijjah, Zulkaidah bagi tahun 1444 Hijrah. Dan yang terakhir daripada bulan haram adalah bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah adalah bulan yang ke-12 daripada kalender hijrah. Jadi kenapa berturut-turut? Sebab Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. 3 ni berturut-turut, bulan haram. Dan 1 yang berasingan tadi adalah bulan Rejab, kerana dia jauh, dia bulan yang ke-7, hadirin dan hadirat, berbanding bulan-bulan haram yang lain. Lalu para ulama mereka bahas apakah yang dimaksudkan dengan bulan-bulan haram. Mereka kata bulan haram ni ada 2 maksud. Yang pertama adalah bulan yang haram kita ni umat Islam berperang di dalamnya. Tak boleh berperang dalam bulan-bulan haram, bulan Muharram, Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah. Tidak dibenarkan. Dan yang kedua, makna bulan haram adalah bulan yang sangat dimuliakan. Asyaddul hurmah. Bulan yang sangat dimuliakan. Berbanding bulan-bulan yang lain. Jadi diberikan kemuliaan yang tinggi terhadap bulan Muharram, bulan Rejab, bulan Zulkaidah dan bulan Zulhijjah. Jadi bulan haram ni bulan yang penuh dimuliakan. Dan disebutkan dalam ayat At-Taubah 36 tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan sesekali kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan tersebut. Jangan zalimi diri kamu dalam bulan-bulan tersebut. Apakah yang dimaksud dengan jangan menzalimi diri dalam bulan tersebut? Adakah ini bermakna bulan lain boleh bermaksiat? Kita kata tidak. Bulan lain tidak boleh bermaksiat. Tetapi dalam bulan-bulan haram diberikan penegasan dan penekanan bahawasanya maksiat yang dilakukan adalah jauh lebih besar dan lebih berat dan lebih dahsyat di sisi Allah. Hadirin dan hadirat. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau menafsirkan ayat tersebut daripada surah At-Taubah itu. Beliau kata, "Wa ja'ala az-zamba fihinna a'zam wal 'amala as-saliha wal ajra a'zam."
Allah menjadikan dosa yang dilakukan dalam bulan-bulan haram jauh lebih besar. Amalan soleh serta ganjaran pahala amalan yang dilakukan dalam bulan-bulan haram juga jauh lebih besar berbanding bulan-bulan yang lain. Lalu para ulama bahas, kenapakah dosa maksiat yang dilakukan dalam bulan haram lebih berat dan lebih besar dan lebih dahsyat berbanding dosa yang dilakukan dalam bulan selain bulan haram? Mereka kata sebabnya begini. Dosa tu lagi besar sebab yang pertama adalah dosa maksiat. Yang pertama dosa maksiat. Dan yang kedua adalah dosa mencemarkan kesucian dan kehormatan bulan haram. Itu. Maknanya mencemarkan kesucian dan kehormatan bulan haram pun menambahkan dosa. Jadi asalnya dosa maksiat satu. Yang kedua adalah dosa mencemarkan kehormatan dan kesucian bulan haram. Itu bulan. Tapi bicara kita pada malam ni adalah berkenaan dengan tanah haram. Dan tanah haram yang paling utama ada dua, hadirin dan hadirat. Yang pertama adalah tanah haram Mekah dan yang keduanya adalah tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Sebab itu disebutkan Mekah dan Madinah ni sebagai apa? Dua tanah haram. Dua tanah haram. Dan gelaran bagi Raja Arab Saudi, dia menggunakan pakai gelaran apa? Khadimul Haramaini Syarifain. Khadim Al-Haramaini Al-Syarifain. Penjaga kepada dua tanah suci. Penjaga kepada dua tanah suci. Jadi Al-Haramain. Al-Haramain tu merujuk kepada dua tanah haram. Yang pertama adalah Al-Haramul Makki, tanah haram Mekah. Dan yang kedua adalah Al-Haramu Al-Madani, tanah haram Madinah. Hadirin dan hadirat. Jadi kalau bulan haram tadi adalah bulan yang suci, yang dimuliakan, tak boleh kita nak melakukan maksiat dan kezaliman di dalamnya. Kalau buat juga, dosa akan lebih besar dan lebih berat dan lebih dahsyat. Maka begitu juga dengan tanah haram. Tanah haram adalah tanah yang suci. Tanah yang dimuliakan. Yang mana jika seseorang melakukan kezaliman dalam erti kata dia bermaksiat dalam tanah haram, perbuatan ini tidak sama dengan maksiat yang dilakukan pada tempat-tempat yang lain. Lagi mulia satu-satu tempat di sisi Allah, dosa maksiat di dalam tu tidak sama berbanding tempat yang lain. Lagi mulia satu-satu masa di sisi Allah, pahala dan dosa amalan yang dilakukan di dalam masa tersebut juga berbeza. Dan lagi mulia satu-satu individu di sisi Allah, pahala dan dosa manusia yang lakukan terhadap dirinya pun juga tidak sama berbanding manusia-manusia yang lain, hadirin dan hadirat. Dan penulis kitab Al-Imamul Hafiz Syamsuddin Abu Abdullah Az-Zahabi rahimahullah, beliau berdalilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-25, hadirin dan hadirat. Yang mana Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min 'adzabin alim. Terjemahan. Dan Masjidul Haram yang kami telah jadikan ia sebagai ataupun jadikan ia untuk umat manusia, sama ada mereka itu orang yang bermukim ataupun mereka itu golongan yang berasal daripada padang pasir atau pedalaman Badui, minal bad, daripada Arab Badui. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulm. Siapa yang inginkan melakukan kezaliman fihi itu maknanya di dalam kawasan tanah haram, iaitu di dalam kawasan Masjidil Haram, hadirin dan hadirat, nuziqhu min azabin alim, kami akan rasakan dia dengan azab yang pedih. Kami akan rasakan dia dengan azab yang pedih. Apa yang menyebab dan membawa dia kena azab? Kalau dia buat maksiat dalam kawasan tanah haram. Itu makna dia. Jadi buat maksiat dalam kawasan tanah haram menatijahkan kena azab yang pedih pada hari kiamat. Dan saya selalu sebut dalam majlis perbahasan kita, cara kita nak tahu sesuatu itu adalah dosa besar apabila sesuatu perbuatan
dijanjikan azab yang pedih pada hari kiamat. Jadi apabila perbuatan melakukan kezaliman di Masjidil Haram ini atau dalam kawasan tanah haram itu menyebabkan pelakunya dirasakan azab yang pedih pada hari kiamat, maka kalau orang tanya kita, hukum melakukan kezaliman dan maksiat dalam tanah haram adalah haram dan ia dikategorikan sebagai dosa besar. Hadirin dan hadirat. Kerana apa? Kerana dalilnya ayat Al-Hajj ayat yang ke-25 ini, nuziqhu min azabin alim. Kami akan rasakan dia dengan azab yang pedih. Bila sesuatu perbuatan di dunia menyebabkan dia kena azab pada hari kiamat dengan azab yang dahsyat, maka itu petanda perbuatan tersebut adalah dosa-dosa besar. Hadirin dan hadirat. Kemudian Yahya bin Katsir berkata, daripada Abdul Hamid ibn Sinan, dan beliau ini dikatakan sebagai seorang perawi yang siqah di sisi Ibnu Hibban rahimahullah, di sisi Ibnu Hibban. Yang mana Abdul Hamid ibn Sinan ini meriwayatkan daripada Ubaid bin Umair. Dan Ubaid bin Umair meriwayatkan daripada bapanya yang bernama Umair, bahawasanya bapanya meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam peristiwa Haji Wada', iaitu haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji terakhir yang baginda lakukan. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi kita ini dalam hayat baginda 63 tahun tersebut, baginda hanya pernah melakukan haji sekali saja. Adapun ibadah umrah beberapa kali baginda lakukan. Kurang daripada 10 kali sepanjang hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ibadah haji sekali saja. Dan pada peristiwa Haji Wada', haji perpisahan itu, Rasulullah SAW menyebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umair di sini, ala inna awliya Allahi al-musallun. Ketahuilah bahawasanya para wali Allah itu adalah golongan yang salat, salat. Jadi kita ni hadirin dan hadirat, kalau kita salat, kita pun wali Allah. Kalau kita jaga salat kita ini, salat fardu, salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah yang mengiringi salat fardu, salat duha, salat witir sebelum tidur, salat tahajud pada pertengahan malam, dan kita melaksanakan salat-salat sunat yang lain seperti tarawih pada musimnya, ini menjadikan kita adalah awliyaullah, wali Allah. Kerana kadang-kadang orang kita meletakkan definisi wali ni terlalu tinggi, seolah-olah perkara itu sesuatu yang luar biasa. Sedangkan setiap orang boleh jadi wali selama dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Cuma yang membezakan tahapan adalah tahapan kewalian sahaja. Maknanya lagi tinggi keimanan dia, kan tuan-tuan tahu bahawa iman tu yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Semakin tinggi keimanan dia, maka makin tinggi ciri kewalian dia. Tetapi sebahagian kita ni dianggap dengan dikaitkan wali ini dengan superpower, hadirin dan hadirat, kuasa luar biasa. Kita kata superpower ni dia bukan wali Allah. Tak semestinya. Tapi superpower ni adalah watak-watak superhero. Watak-watak dalam fiction, movie-movie. Contohnya Spiderman, yang tu superpower. Contohnya Superman. Contohnya Batman. Contohnya Keluangman. Terpulanglah hadirin dan hadirat. Tapi dia ada kelebihan masing-masing. Jadi kalau kita katakan mereka ini ada kuasa, adakah boleh kita kata, oh, Batman tu wali Allah sebab dia boleh terbang? Mana boleh, hadirin dan hadirat. Spiderman tu wali Allah sebab dia boleh keluarkan sarang lebah daripada dia punya badan. Mana boleh begitu? Sebab itu tak betul kalau kita nak mengatakan wali Allah ni dia ada kuasa superpower, boleh buat itu dan ini. Tidak. Ciri-ciri wali Allah sebagaimana yang disebutkan dalam surah Yunus adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi semua hadirin dan hadirat, semua kita ini adalah wali Allah, cuma berbeza tahapan sahaja kewalian di sisi Allah. Kita adalah awliya Allah sekiranya apa? Kita melaksanakan yang wajib dan kita memperbanyak yang sunat.
Sebab itu ada satu hadis kursi yang mana Allah Ta'ala sebut, man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi, menyakiti waliku, aku isytihar perang dengan dia, kata Allah. Kemudian Allah menceritakan ciri-ciri wali. Allah kata, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh, wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa idza sa'alani la u'tiyannahu, wa idza ista'adzani la u'idhannahu, kata Allah. Siapa yang memusuhi, menyakiti wali aku, Allah guna istilah wali. Wali Allah ni, wali aku tu waliullah, hadirin dan hadirat. Allah kata, faqad azantuhu bil harb. Aku isytihar perang dengan dia. Aku mengiklankan, aku memaklumkan, aku memberitahu, aku memusuhi dia. Lalu Allah pun menyifatkan ciri-ciri wali dengan kata Allah, tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai berbanding dia mendekatkan dirinya menerusi ibadah yang aku fardukan kepada dia. Jadi ibadat yang paling Allah suka apa? Salat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, mengerjakan haji bagi yang berkemampuan, menunaikan zakat yang wajib. Jadi kalau kita buat perkara-perkara ini, yang ni yang paling Allah sayang dalam proses dan usaha kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah kata, dan sentiasalah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat sehinggalah aku sayang kepada dia. Sehingga aku sayang kepada dia. Dan saya selalu sebut bahawasanya wilayatullah tu, apa makna wilayah Allah? Wali Allah ni orang yang mendapat wilayah Allah. Wilayah Allah ni adalah al-mahabbatu wan nusrah. Yang ni sifat wilayah Allah, iaitu kasih sayang Allah serta pertolongan daripada Allah. Jadi para wali Allah adalah golongan yang mendapat 2 perkara daripada Allah. Yang pertama, mereka dapat kasih sayang Allah. Allah sayang mereka. Dan yang kedua, mereka dapat pertolongan dan bantuan daripada Allah. So itulah Allah kata apa dalam hadis tadi, fa idza ahbabtuhu, apabila aku sayang kepada dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, akulah pendengarannya yang mana dia mendengar menggunakan pendengaran tersebut. Akulah penglihatannya yang mana dia melihat dengan penglihatan tersebut. Akulah tangannya yang dia melakukan sesuatu dengan tangan tersebut. Akulah kakinya yang mana dia melangkah ke arah sesuatu tempat dengan menggunakan kaki tersebut. Dan apabila dia minta apa sahaja kepadaku, aku bagi. Dan kalau dia mohon perlindungan daripadaku, aku lindungi. Jadi ini menunjukkan, hadirin dan hadirat, bilalah kita melakukan salat fardu, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu, serta kita memperbanyak yang sunat, salat rawatib qabliyah dan ba'diyah, salat witir, tahajud, salat duha, sekian dan sekian, maka kalau kita buat puasa-puasa sunat pula, sedekah-sedekah sunat dan ibadah-ibadah sunat yang lain, maka natijahnya apa? Allah sayang. Dan bila Allah sayang, Allah tolong. Yang ni saya kata al-mahabbatu wan nusrah, kasih sayang dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas faktor itu, yang bila Allah kata aku adalah pendengarannya, aku adalah penglihatannya, aku adalah tangannya, aku adalah kakinya, itu isyarat kepada apa? Itu isyarat Allah akan memimpin dan Allah akan membimbing pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, supaya sentiasa menjurus ke arah kebaikan semata-mata. Hadirin dan hadirat, itulah pertolongan Allah yang paling besar kepada wali-wali Allah. Tapi syarat dia apa? Dan disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna awliyaillahi, ala inna awliyaallahi al-musallun. Ketahuilah bahawasanya para wali Allah adalah golongan yang mendirikan salat. Allahu akbar, mendirikan salat. May yuqimus salah, golongan yang sentiasa mendirikan salat. Wa yasumu Ramadan, mereka berpuasa dalam bulan Ramadan. Wa yu'ti zakata malihi yahtasibuha, yang mana mereka menunaikan zakat harta mereka dan mereka mengharapkan ganjaran pahala daripada amalan tersebut. Serta wali Allah adalah wa yajtanibul kaba'ira allati nahallahu anha, dan mereka menjauhkan diri mereka daripada al-kaba'ir. Apa dia al-kaba'ir? Dosa-dosa besar. Allati nahallahu anha,
yang mana Allah melarang mereka melakukan dosa-dosa tersebut. Kemudian kata Nabi, kemudian kata perawi, inna rajulan sa'alahu faqal, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, ya Rasulullah, mal kabair? Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan dosa-dosa besar? Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hunna tis'un, dosa-dosa besar itu ada berapa? Ada 9, hadirin dan hadirat. Pada muka surat 178 tu. Dosa-dosa besar itu ada 9. Apa dia? Yang pertama sekali, yang paling tinggi darjatnya, ataupun yang paling tinggi sekali dari kalangan tingkatan dosa-dosa besar, adalah asyirku billah. Na'udzubillahi min zalik. Syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah. Dan kita kena ingat, syirik kepada Allah ni menghapuskan seluruh amalan kita, hadirin dan hadirat. Yang kita dapat hanya penat, letih, lapar, dahaga, berpenat lelah, berpeluh-peluh, habis duit itu ini, tapi tak dapat apa habuan dan ganjaran pun. Kerana apa? Kerana kalau kita mati dalam keadaan syirik, hadirin dan hadirat. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu para ulama sangat memberikan penekanan tentang bahaya syirik. Bahaya syirik, hadirin dan hadirat. Syirik ni lawan kepada apa? Syirik lawan kepada tauhid. Kalau tauhid itu adalah mengesakan Allah, maka syirik adalah menyekutukan Allah dalam beribadah. Jadi sebab itu kita kena hati-hati, hadirin dan hadirat, bahawasanya syirik ni dia boleh berlaku dengan hati, boleh berlaku dengan lidah, dan boleh berlaku dengan perbuatan anggota badan. Masa saya belajar dahulu, para ulama mendefinisikan syirik dengan kata mereka, sarfu syai'in min anwa'il ibadati ila ghairillah. Seseorang itu, dia mengalihkan sedikit daripada jenis-jenis ibadat kepada selain Allah. Maknanya ibadah sepatutnya ditujukan kepada Allah, dia alihkan kepada selain Allah. Maknanya contohnya, kalau doa tu ditujukan kepada Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhan kamu, berdoalah kamu kepada aku mustajabkan. Tiba-tiba dia pergi doa kepada selain Allah, hadirin dan hadirat. Ini masalah sebahagian orang kita ini. Dia meminta, dia berdoa kepada selain Allah. Dan baru-baru ni timbul pula dakwaan dan kenyataan yang viral di media sosial. Dia kata kita ni kalau nak minta kepada Allah, kita banyak dosa, kita banyak kekurangan, tak layak kita nak terus direct langsung kepada Allah. Jadi cara kalau kita nak berdoa, kita berdoalah kepada malaikat. Kita kata malaikat, tolonglah sampaikan kepada Allah bahawasanya bla 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 bla, hadirin dan hadirat. Kita kata ini ajaran siapa? Ajaran mana? Allah kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, Allah kata. Aku akan dengar dan aku akan mustajabkan. Tiba-tiba datang pula akhir zaman, orang nak alihkan doa sepatutnya kepada Allah. Dia kata kita tak layak doa kepada Allah, kita doalah kepada malaikat. Yang ni sangat-sangat bercanggahan dengan ajaran agama, hadirin dan hadirat. Sebab itu kita kena hati-hati dengan pelbagai bentuk yang datang dalam media-media sosial pada hari ini. Kita kena ada asas yang kukuh. Kerana kalau tidak ada asas yang kukuh, kita pasti akan jatuh, hadirin dan hadirat, ke lembah-lembah kebinasaan macam yang kita telah sebutkan sebelum ini. Begitu juga bercanggahan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala menyatakan, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang buat jahat atau menzalimi dirinya dengan maksiat, kemudian dia istighfar kepada Allah, bukan dia pergi cari malaikat. Maknanya dia buat dosa, dia istighfar kepada Allah. Maknanya doa kepada Allah. Allah dengar dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dan Allah kata pada hujung ayat, yajidillaha ghafurar rahimah. Dia akan mendapati yang Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, hadirin dan hadirat. Bahkan ada satu hadis kursi yang mana Allah Ta'ala sebut, dan hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Nawawi atau dikongsikan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya hadis 40. Kalau tuan-tuan belajar hadis 40, hadis yang terakhir sekali, hadis yang ke-42. Allah kata, ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu
sekiranya selama mana engkau berdoa kepada aku dan kau berharap kepada aku ampunkan dosa kamu dan aku tidak peduli, kata Allah. Jadi maknanya dalam hadis-hadis Quran menyebutkan kalau banyak dosa sekalipun, dah tinggi langit pun, minta ampun kepada Allah, doa kepada Allah. Maknanya itulah ibadat yang sebenar. Kita berdoa ni kepada Allah semata-mata, hadirin dan hadirat. Macam pesan Nabi kepada sepupunya Ibnu Abbas. Nabi kata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Wahai budak, aku nak ajar kepada kamu beberapa patah perkataan. Iza sa'alta, jagalah Allah, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Kalau kamu sentiasa jaga Allah, kamu akan dapati Allah sentiasa berada bersama dengan kamu. Iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu nak minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu nak minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Mintalah pada Allah, hadirin dan hadirat. Kadang-kadang saya nak sebut ada sebahagian lafaz-lafaz yang kita dengar, dia meminta kepada selain Allah. Dan dia menyebut-nyebut dengan ungkapan yang tidak selayaknya bagi Allah, hadirin dan hadirat. Yang ini kita kena hati-hati. Tak kira lah atas nama syair ke, atas nama nasyid ke, atas nama qasidah ke, atas nama macam-macam. Kena hati-hati dengan lafaz dan tutur kata yang ada dalam perkataan-perkataan yang kita sebutkan. Kerana saya ingat ada satu ayat lah yang disebutkan. Saya pernah dengar ada satu, ni saya kongsikan sedikit sebagai faedah. Yang bersetuju nak bersetuju terpulang, tapi saya kongsikan kefahaman saya, hadirin dan hadirat. Ada satulah lafaz yang saya pernah dengar, dan yang ni selalu disebut dan dinyanyikan, hadirin dan hadirat, iaitu ma yubdiluni usri yusra illa ka ya abaz zahra. Saya tak pasti tuan-tuan pernah dengar ke tidak. Terjemahan dia apa? Tidak ada yang boleh mengubah kesusahan kepada kesenangan kecuali kamu, wahai Abu, kepada Zahra. Iaitu kecuali kamu, wahai bapa, kepada Fatimah Az-Zahra. Siapa dia tu? Rasulullah. Jadi dia kata apa soalan terjemahan dia? Tak ada yang boleh mengubah kesusahan kepada kesenangan kecuali Rasulullah SAW. Di mana Allah? Di mana letak duduknya? Atau di manakah kedudukan Allah, hadirin dan hadirat, di situ? Kenapa? Walaupun orang kata, lah dia puji Nabi, kenapa sebut, kenapa tidak kata Allah? Kenapa sebut illa? Dan illa tu kalau tuan-tuan belajar nahu, ni ada takhsis, ni pengkhususan ni. Maknanya mengkhususkan Rasulullah SAW sebagai memberi. Yang ni kita risau, hadirin dan hadirat. Sebab itu ucapan-ucapan sebegini sewajarnya dielakkan, hadirin dan hadirat, dalam, walaupun kita sayang dan cinta kepada Nabi SAW, tapi kita tidaklah berlebih-lebihan dan melampau oleh sebahagian orang. Kerana dikhawatiri ini membawa kepada pintu-pintu menduakan Allah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan yang kedua adalah wa qatlu mu'minin bighairi haqq. Dosa besar yang kedua daripada 9 dosa besar tersebut, seseorang itu membunuh orang yang beriman tanpa sebarang hak. Maknanya orang tu tak buat sebarang perkara yang melayakkan dia untuk dibunuh. Adalah perkara yang melayakkan dia dibunuh, betul tak? Kan ada hadis daripada Nabi SAW dalam sebagaimana yang disebut dalam kitab hadis 40 tu. Yang mana Nabi SAW kata, la yahillu, apa hadis tu? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Yang ni dalam hadis 40. Sini pun ada pengajian hadis 40 tak? Hadirin dan hadirat. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali kalau dia buat salah satu daripada 3 perkara. Apa dia? Yang pertamanya as-sayyibuz zani, penzina muhsan. Itu yang kita pernah sebut sebelum ini. Penzina muhsan adalah penzina yang dah apa? Yang dah berkahwin dan kemudian dia telah melakukan persetubuhan dalam perkahwinan tersebut. Bila dia telah menikmati persetubuhan yang halal, kemudian dia mencari wanita yang haram, dia berzina dengan wanita tersebut. Ini namanya penzina apa? Penzina muhsan. Yang ni dikenakan hukuman apa, hadirin dan hadirat? Hukuman rejam. Dia bukan hukuman sebat, dia dikenakan hukuman rejam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dimansuhkan pembacaannya,
tetapi dikekalkan hukumnya asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhuma. Orang lelaki yang telah berkahwin dan orang perempuan yang telah berkahwin, apabila kedua mereka berzina, maka rejamlah kedua-duanya. Ini asalnya ayat Quran, tapi ia telah dimansuhkan pembacaannya. Sebab itu kalau tuan-tuan buka Quran pada hari ini, tuan-tuan takkan jumpa. Tapi dari sudut hukum, kata para ulama, ia masih kekal hingga kiamat, hukum rejam bagi penzina muhsan. Jadi rejam tu bunuh, jadi halal untuk dia dibunuh. Tapi dalam hadis ni, membunuh seorang mukmin tanpa sebarang hak, maknanya dia tak berzina dengan zina muhsan, kenapa kita nak bunuh dia? Ini tidak sepatutnya. Dan selain daripada itu adalah orang yang membunuh manusia, dan selain daripada itu adalah wattariku lidinihi wal mufariqu lil jamaah, seorang yang murtad. Seorang yang murtad. Orang murtad boleh dibunuh, tetapi bukan kita yang membunuhnya, tetapi atas tindakan daripada siapa? Pemerintah, hadirin dan hadirat. Kalau pemerintah tak ambil tindakan, kita tak perlu memandai-mandai. Kenapa? Kerana Nabi SAW sebut, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengubah agamanya, maka hendaklah kamu membunuh dia. Hadirin dan hadirat. Itu arahan kepada pemerintah, bukan kepada orang awam. Begitu. Yang ketiga adalah was-sihir. Yang ketiga adalah sihir. Dan kita pun tahu apa yang dimaksudkan dengan sihir. Adalah ilmu hitam. Dan sihir ni adalah ilmu yang haram dipelajari, hadirin dan hadirat. Tuan-tuan kena tahu, ilmu ni ada dua. Satu ilmu yang bermanfaat, satu ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni macam kita duk belajar fardu ain, belajar bab tauhid, belajar bab fiqh, belajar bab akhlak. Yang ni doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang ni zikir pagi petang. Allahumma, ataupun zikir pagi saya betulkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku minta kepada kamu ilmu yang bermanfaat. Manakala ilmu-ilmu sihir ni seperti ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Berdasarkan doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma', dalam sebahagian riwayat, wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin dan hadirat. Ya Allah, aku mohon kepada kamu perlindungan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Inilah antara ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu sihir, hadirin dan hadirat. Yang keempat, wa firaru yaumiz zahaf, melarikan diri daripada medan jihad, hadirin dan hadirat. Melarikan diri daripada medan jihad. Yang kelima, wa aklu malil yatim, dia makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Anak yatim ni sepatutnya harta mereka diuruskan. Tapi dia ni bukan semata dia tidak uruskan, dia makan pula harta anak yatim. Yang ini Allah Ta'ala sangat murka dalam Quran. Allah kata, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira, kata Allah. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka hanya memakan bara-bara api neraka dalam dia orang punya perut, hadirin dan hadirat. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dibakar atau dimasukkan ke dalam api neraka. Ni bahaya makan harta anak yatim. Bila ada ancaman neraka, itu menunjuk dan merujuk ia adalah dosa besar, hadirin dan hadirat. Yang keenam, wa aklur riba, makan riba. Makan riba ni bukan sama macam makan babi, sebab makan babi tu nampak masuk mulut. Tapi makan riba ni dia adalah berkaitan dengan harta kita, sedangkan ia haram. Yang ni yang kadang-kadang orang ni dia buat benda nampak, oh saya tak minum arak, saya tak makan babi, tapi makan riba makan. Nampak. Tapi nampak sebab dia tak nampak benda itu. Sedangkan benda ni adalah perkara yang Allah Ta'ala haramkan dari sudut pendapatan, hadirin dan hadirat. Pendapatan. Kerana riba ni adalah perkara yang sangat-sangat tegas pengharamannya dalam Quran. Bahkan kata para ulama, boleh dikatakan satu-satunya dosa yang Allah Ta'ala isytihar peperangan dengan pelakunya dalam Quran adalah dosa apa? Dosa riba. Apa ayat tu? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Satu. Tapi ada ayat yang menunjukkan bahawasanya Allah isytihar fa'adhanu biharbin minallah. Ada sambungan dia dalam surah Al-Baqarah tu. Maksudnya siapa yang beramal dengan riba ni, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka bagi tahulah, isytiharkanlah peperangan antara dia dengan Allah,
pada hari kiamat. Hadirin dan hadirat, Allah perang dia, Allah musuhi dia. Dan kita kena ingat, sesiapa yang Allah berperang dengan dia, kemenangan pasti di pihak Allah, kekalahan pasti di pihak dia. Sebab tu kena hati-hati hadirin dan hadirat. Jadi jangan makan riba, jangan ambil riba. Kemudian yang ketujuh, kalau saya tak silap hadirin dan hadirat, wa qadhful muhsanah, wa qadhfu al-muhsanah, menuduh seorang wanita yang terhormat berzina. Menuduh wanita yang terhormat tu berzina. Al-muhsanatu minan nisa. Yang ni dikatakan istilah perbuatan apa? Qazaf. Qazaf. Apa makna qazaf? Saya ingat dahulu masa saya belajar fiqh uqubat, al-qazfu definisinya adalah ramyun makhsusun bizina awil liwat. Kita menuduh satu-satu individu secara spesifik dia melakukan zina atau dia melakukan liwat. Jadi main tuduh orang. Kita kata, oh dia ni kaki berzina, dia ni kaki meliwat, dia ni sekian dan sekian. Main tuduh. Yang ni qazaf. Dan hukuman dia berat hadirin dan hadirat. Sebab itu dia kena sebatan. Ada sebatan khas kepada pelaku-pelaku qazaf, kepada pelaku jenayah qazaf. Kerana kalau tidak, akan rosak dan cacah marba masyarakat. Semua orang main tuduh-tuduh saja. Oh kawan ni berzina, kawan tu kawan macam-macam. Nauzubillah min zalik hadirin dan hadirat. Jadi sebab itu agama kita tegas. Agama kita nak ambil tindakan kepada pelaku-pelaku qazaf dengan menjadikan ia sebagai dosa besar dan dengan mengenakan hukuman sebatan kepada pelaku-pelaku jenayah qazaf hadirin dan hadirat. Yang ke-8, wa uququl walidain, menderhakai dua ibu bapa. Nauzubillah min zalik, menderhakai dua ibu bapa hadirin dan hadirat. Ni antara dosa besar. Dan yang ke-8, yang ke-9 saya betulkan, wastihlalul baitil haram qiblatakum, kata Nabi SAW. Dan seseorang yang menghalalkan tanah haram. Apa makna dia? Tanah haram ni tanah haram untuk dia melakukan kezaliman, tapi dia menghalalkan tanah haram dalam arti kata dia melakukan maksiat dan kezaliman dalam tanah haram. Yang lalu Nabi kata tanah haram ni adalah kiblat bagi kamu. Dan ia tanah haram, dia bukan tanah halal. Maknanya ada benda yang pantang larangnya apabila kita berada dalam tanah haram. Kemudian Nabi SAW menyambung, Nabi mengatakan, ma min rajulin yamutu lam ya'mal haula'il kaba'ir wa yuqimus salah wa yu'tiz zakah illa kana ma'an nabi fi dari abwabuha masari'u min zahab. Tidak ada mana-mana lelaki yang dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak pernah melakukan satu pun daripada dosa-dosa besar tersebut, yang 9 itu, dan dia mendirikan salat, dia menunaikan zakat, melainkan dia pada hari kiamat akan bersama dengan Nabi SAW, yang mana pintunya ataupun yang mana rumahnya mempunyai pintu-pintu yang diperbuat daripada emas hadirin dan hadirat. Yang ni betapa indahnya mereka yang menjauhi dosa-dosa besar pada hayat dunia mereka. Dan yang terakhir hadirin dan hadirat sebelum kita tutup adalah sabda Nabi SAW, inna a'dan nasi 'ala Allahi man qatala fil haram au qatala ghaira qatilih au qatala bi zuhuril jahiliyah. Sesungguhnya orang yang paling zalim terhadap Allah adalah mereka yang membunuh di tanah haram atau membunuh orang yang bukan pelaku pembunuhan. Maknanya dia bunuh orang yang tidak sewajarnya dibunuh, atau dia membunuh kerana membalas dendam jahiliyah. Maka ini adalah a'dan nas 'ala Allah. Manusia paling jahat, manusia paling zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala, antaranya adalah mereka yang melakukan pembunuhan di tanah apa? Di tanah haram. Jadi ini adalah dosa-dosa besar hadirin dan hadirat. Memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk kepada majlis atau dosa besar yang ke-75 hadirin dan hadirat. Jadi saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.